Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar saya tingkatan 1. Hai, apa khabar? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, dan kita sama-sama berdoa supaya wabak COVID ini akan cepat-cepat meninggalkan kita semua. Okey, baik, untuk hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada bab 6, iaitu peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Tetapi hari ini kita dah selesai kan belajar tentang tamadun Yunani. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan tamadun Rom. Okey, baik. Jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita akan memahami peningkatan tamadun Rom dalam aspek seni bina. Baik, sebelum tu cikgu harap di hadapan kamu telah bersedia. Yang paling utama adalah kamu punya buku teks, dan yang kedua adalah modul kamu. Okay, kita teruskan lagi. Baik, ada yang pernah tengok tak ni binaan ni? Binaan ni cantik binaan ni cantik. Binaan ni adalah yang dinamakan dengan Pantheon. Pantheon dia dibina pada tahun 27 sebelum Masihi. Dah agak lama tu, tapi masih ada sampai sekarang dan sangat cantik. Gah berdiri setelah beberapa lama. Okey, binaan ni ada di Rom. Rom ni di Itali. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Okey, pengenalan kita akan tengok apa dia dengan Rom ini. Okey, tamadun Rom dia merupakan kesinambungan daripada tamadun Yunani. Kamu boleh tengok buku teks kamu pada muka surat 127. Dia merupakan kesinambungan daripada tamadun Yunani, kerana kedua-dua zaman ini, zaman tamadun Yunani dengan tamadun Rom ni, dia dirujuk sebagai zaman klasik lah, zaman klasik dalam sejarah Eropah. Okey, beberapa ciri tamadun Yunani seperti kebebasan pemikiran, sikap ingin tahu menjadi asas penting dalam pembinaan tamadun Rom dan tamadun Eropah. Okey, tamadun Rom ni dia muncul sebagai sebuah kuasa yang paling power lah kita kata di Mediterranean apabila berjaya mengalahkan pesaing-pesaing dia. Contohnya Etruskan, Macedonia, Seleucid dan juga Mesir. Mesir pun ada juga. Okey, kat mana tamadun Rom ni? Okey, kamu boleh tengok buku teks kamu, ada gambar peta tu. Okey, tamadun Rom ni dia duduk kat sini. Ni dekat tengah-tengah ni. Dia duduk dekat tengah-tengah ni. Boleh nampak ni kat buku teks kamu. Dia terletak di lembah sungai di lembah Latium, berhampiran dengan sungai Tiber. Okey, kalau kamu tengok dia pun terletak di kawasan lembah berhampiran dengan sungai. Sebab apa? Sebab kawasan ni subur. Boleh jalankan aktiviti pertanian. Lagi satu, dia boleh jadi punca air dan juga laluan utama untuk berlayar ke laut. Pada masa tu tak ada lagi motosikal tak ada, kapal terbang tak ada, kereta api pun tak ada. Jadi antara pengangkutan utama pada masa itu adalah pengangkutan air lah, laut lah khususnya. Itu kamu kena tahu kadang-kadang ada ditanya di dalam soalan. Okey, tamadun Rom ni dia ada 3 zaman. Ini wajib kamu kena tahu. Ni kadang-kadang ada dalam soalan. Zaman yang pertama adalah zaman beraja, zaman kedua adalah zaman republik, dan zaman ketiga adalah zaman empayar. Ada 3. Dia capai tahap kegemilangan dia pada era Pax Romana 27 sebelum Masihi sehingga 180 Masihi. Pax Romana ni dia penting selama 200 tahun kerana dia pada masa itu wujud keamanan tamadun Rom dan berkembang
luas hingga ke 3 buah benua, iaitu Asia, Afrika dan juga Eropah. Okey, poin yang satu lagi kamu wajib kena tahu adalah tamadun Rom ni dia terbahagi kepada 3 kelompok. Dia ada 3 level lah senang cerita. Level dia yang pertama adalah patrician. Patrician ni orang atasan. Patrician ni orang atasan. Yang kedua adalah plebeian. Plebeian ni macam contoh petani, artisan, peniaga, dan yang terakhir sekali adalah golongan hamba. Ni pun kamu kena wajib tahu kadang-kadang ditanya di dalam soalan. Okey. So itulah yang untuk pengenalan dia lah, yang perkara yang wajib kamu kena tahu. Yang pertama adalah kat mana dia terletak. Yang kedua adalah dia terbahagi kepada berapa zaman. Yang ketiga adalah kelompok masyarakat dia. Boleh kita teruskan lagi? Okey, kita teruskan lagi. Okey, peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Okey, untuk tamadun Rom ni kita lebih tengok tentang seni bina. Kalau masa tamadun Yunani tu dia lebih kepada pemerintahan dan pentadbiran. Tapi tamadun Rom ni dia hebat dia adalah pada seni bina. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Kamu tengok ayat yang paling atas kali ni. Pepatah ada menyebut Rom tidak dibina dalam sehari. Rom tidak dibina dalam sehari. Apa maksud dia? Rom ni mengalami perkembangan yang panjang, masa yang panjang untuk capai kegemilangan dia dalam pelbagai bidang. Dalam tamadun Rom ni terbukti keupayaan manusia untuk melahirkan, menghasilkan pelbagai ciptaan yang hebat. Ciptaan yang ditinggalkan oleh tamadun Rom ni bukan sahaja diwarisi tamadun Eropah, tapi satu dunia juga mencontohi. Okey, apa yang paling penting kamu kena tahu, tamadun Rom ni dia terkenal dalam kepakaran seni bina. Dia orang ni membina bangunan yang bersaiz mega. Bangunan tu bukan setakat besar, ada nilai estetika dan juga ada kegunaan khusus. Selain itu juga dia ada bina jalan raya, saliran mandi dan juga tempat mandi khusus. Itu selalu ditanya di dalam soalan. Tu wajib kamu kena tahu. Dalam ni pun kalau kamu baca ni ada poin, cuma cikgu dah keluarkan. Okey, lagi apa yang kamu kena tahu? Binaan-binaan yang mereka bina ini dia ada ketahanan yang tinggi. Kita kata dia boleh bertahan kekal utuh sehingga kini dan tak ada ternilai harga dia. Kalau ada berjuta-juta ribu nak bayar untuk beli tinggalan monumen itu, duit tu tidak ternilai dengan nilai kemegahan, keunggulan tinggalan warisan ni. Okey, kemajuan tamadun ni dia didorong oleh pelbagai faktor. Yang pertama sekali adalah dari segi kepakaran, pendidikan, dasar pemerintahan, keuangan, teknologi, sumber alam dan juga buruh. Pada masa itu muncullah seorang arkitek, nama dia Marco Vitruvius. Susah sikit nak sebut nama dia. Gambar dia ada kat bawah tu. Ni gambar dia ni. Ni Marco Vitruvius. Dia ni seorang arkitek yang terawal lah atas dunia ni. Saya boleh kata macam tu lah. Dia ada mengarang satu buku tentang seni bina, iaitu dalam bahasa Inggeris dia On Architecture, pada tahun 46 sebelum Masihi. Jadi daripada hasil karya dia ni membolehkan bidang seni bina ni berkembang hebat di Rom ni. Okey, masa tu juga sistem pendidikan yang praktikal memainkan peranan jugalah dalam golongan warga negara yang melahirkan pelbagai bidang termasuklah seni bina. Okey, perkembangan pesat seni bina ni dia turut disokong oleh pentadbir, nama dia Marcus Vicinius Agrippa. 63 hingga 12 sebelum Masihi. Ni gambar dia ni. Yang ni kepala hitam ni.
Okey, selain itu juga kerajaan dia pada masa tu dia bagi bantuan keuangan untuk memastikan projek yang dirancang ni berjalan dengan lancar lah. Maknanya kerajaan pun ada suntik dana. Okey. Lagi apa lagi? Selain daripada tu juga gabungan teknologi pada zaman Yunani dengan teknologi Rom ni yang seperti contoh penggunaan simen pada masa tu dah ada simen dan menekankan aspek ketahanan dan nilai estetika mempengaruhi bidang seni bina Rom. Okey. Golongan buruh dia sebahagian besar daripada kalangan hamba lah, yang level yang bawah sekali tadi, yang banyak memberikan semangat dalam perkembangan bidang seni bina di Rom. Tu kamu wajib kena tahu. Jadi yang pertama tadi, apa tamadun Rom ni terkenal dengan apa? Yang kedua, siapa yang muncul, arkitek dia. Yang ketiga, perkembangan dia disokong oleh apa? Perkembangan seni bina dia ni disokong oleh apa? Pentadbiran, bantuan kewangan, kerajaan. Lepas tu apa dia yang menyebabkan lagi dia punya seni bina dia tu hebat masa tu? Gabungan teknologi dia apa? Penggunaan apa? Penekanan kepada apa? Tu wajib kamu kena tahu dan ada ditanya dalam soalan. Okey, baik, kita teruskan lagi. Ni contoh contoh binaan bangunan tamadun Rom. Okey, ni kamu boleh tengok pada buku teks kamu, muka surat 129. Ini nama dia Pantheon. Pantheon yang tadi bangunan mula-mula tadilah. Tapi ni kira kita potong dua lah. Tengok dia punya keratan rentas dia. Jadi dia ada menggunakan gabungan teknik seni bina yang diwarisi dari sejak zaman Yunani. Contohnya ni tiang ni. Tiang ni tiang zaman Yunani. Jadi zaman Rom ni dia ada terapkan juga. Penggunaan tiang macam ni, dan banyaklah lagi inovasi dia untuk menjadikan binaan itu lebih baru dan juga lebih kreatif. Contohnya ada kubah yang bulat, saiz yang besar, guna siling, ada pakai malma, dalam ada lukisan, ada hiasan, batu yang dilepa simen. Okey, contoh-contoh binaan ni kita akan tengok lepas ni benda apa. Okey, kita teruskan lagi. Okey, yang pertama ini adalah Colosseum. Colosseum ni selalu ada dalam kalau kamu jenis yang kaki-kaki tengok movie ke apa, movie yang contoh macam movie apa, cikgu tak ingat lah, contoh macam Sparta rasanya apa, cikgu tak ingat dah, Gladiator, Gladiator. Jadi Colosseum ni dia adalah tempat mengadakan persembahan dan pertandingan bersaiz besar, acara seperti gladiator. Dia contohnya orang lawan dengan orang, orang ada pakai perisai, ada pakai tutup kepala apa semua. Dia lawan, siapa yang kuat lawan, ataupun orang berlawan dengan haiwan. Jadi ni gambar dia ni, Colosseum ni. Ni dah runtuh ni. Tu yang dia jadi macam ni. Okey, dia ni salah satu binaan Colosseum. Dia punya ciri-ciri dia kamu boleh baca dalam buku teks kamu. Dia Colosseum ni special dia pengurusan penonton dia setanding dengan stadium zaman sekarang. Maknanya orang pada zaman tu dah fikir dah macam mana nak buat. Kita sekarang nak buat stadium pun banyak memerlukan perbelanjaan. Jadi orang pada masa ni dia dah fikir dah macam mana nak buat. Dengan binaan dia bertingkat-tingkat apa semua. Okey. Yang kedua adalah Pantheon. Pantheon ni tadilah yang gambar kita tengok tadi. Pantheon ni dia binaan berkubah terbesar. Kubah tu yang melengkung yang terbesar di dunia. Dia digunakan sebagai tempat untuk menyembah dewa dewi. Jadi orang pada masa tu dia tak ada lagi agama. Dia tak ada lagi agama Kristian, dia tak ada lagi agama Islam, Hindu, Buddha, dia tak ada. Jadi kepercayaan orang pada masa tu dia menyembah dewa. Jadi Pantheon ni dibina oleh Marcus Vicinius Agrippa. Tadi tu yang pemerintah tadi tu. Pada tahun 27 sebelum Masihi. Lepas tu dia terbakar pada 80 Masihi. Jadi dia disambung balik, pembinaan dia disambung balik oleh Maharaja Hadrian pada tahun 125. Dan teruslah sampai sekarang ada. Ciri-ciri dia kamu boleh baca. Okey, seterusnya
Ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, apa dia Colosseum ni, tempat apa, Pantheon ni tempat apa. Okey, yang seterusnya amphitheater. Amphitheater. Dia senang cerita lah. Amphitheater ni dia macam Colosseum mini lah. Dia kecil sikit. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu, muka surat 131. Dia Colosseum ni dia macam gelanggang terbuka lah, untuk persembahan seni dan pertunjukan, dan juga gladiator. Gladiator ni tadilah yang orang yang berlawan-lawan. Okey, yang kamu boleh tengok dekat buku teks kamu, dia punya serba sedikit tentang amphitheater ni. Ni kamu boleh baca. Okey, ini contoh dalam gambar ni. Ni gambar amphitheater lah ni. Dia sama je macam tadi, cuma dia binaan dia lebih kecil. Okey, amphitheater yang paling terkenal termasuklah El Degem di Tunisia yang boleh memuatkan 16,000 orang, dan di Arles, Perancis yang boleh memuatkan 20,000 orang. Okey, ini pembinaan amphitheater ni buktilah, bukti pengaruh dan cara hidup masyarakat zaman ini yang menggambarkan aktiviti di luar rumah bersukan. Masa tu tak ada lagi bola sepak, tak ada futsal, tak ada apa lagi, berjoging apa, orang masa tu tak ada lagi. Jadi orang tu dia sukan yang macam tadilah, sukan yang bercorak perlawanan, macam tu lah, bercorak persembahan pertunjukan seni dan sebagainya lah. Okey, kita tengok yang bawah ni. Ini nama dia Ecuador. Ecuador ni senang cerita, dia satu sistem sistem perancangan dan pengawalan air. Dia macam empangan lah, senang cerita. Yang paling mudah kita kata empangan. Dia fungsi dia, dia nak bekalkan air ke seluruh kediaman di sekitar bandar dan empayar Rom. Air dari Ecuador ni dia disalurkan ke tempat mandian awam dan juga binaan-binaan, termasuklah ke Colosseum, tempat acara gladiator diadakan. Ecuador yang pertama dibina di Aqua Apia pada tahun 312 sebelum Masihi. Panjang dia 16 km. Panjang tu bukan sikit-sikit bukan kecil binaan ni. Marcus Agrippa dia merupakan jurutera Rom yang bertanggungjawab untuk membina Aqueduct ni. Seperti Aqua Virgo yang dibina pada tahun 19 sebelum Masihi, Aqueduct ni juga dibina berdasarkan kajian mendalam terhadap aspek mutu sumber air yang ada. Aliran air itu kat mana, lokasi dia kat mana. Dia di belakang bukit, tempat nak sumber air tu kan. Jadi dia buat antara bukit tu, dan keadaan tu tinggi dan menurun. Okey, Aqueduct yang paling termasyhur nama dia Pont du Gard, di Perancis. Dia ada 2 tingkat. Ni gambar dia, contoh ni kat bawah ni. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey, ini pun kadang-kadang ditanya dalam soalan, apa dia fungsi, apa dia amphitheater, apa dia aqueduct, bagaimana sistem aqueduct ni. Jadi ni kamu kena tahu. Kita teruskan lagi. Jalan raya di Rom. Kita cerita pasal jalan raya pula. Terfikirkah kamu macam mana orang dulu-dulu dah ada buat jalan raya, sedangkan kita tahun penghujung tahun 80-an baru ada jalan raya berturap di negara kita. Tapi pada zaman Rom ni, dia tidaklah jalan raya berturap. Dia jalan raya dia menggunakan batu besar ataupun batu kecil dan juga batu kerikil yang diletak berlapis-lapis supaya tahan dan kuat menahan beban pergerakan pasukan tentera. Apa kegunaan jalan raya di Rom ni? Yang pertama, dia nak menghubungkan bandar. Bandar ke bandar kan? Bandar ke bandar. Yang kedua adalah untuk memudahkan pergerakan tentera. Kamu boleh tengok dekat buku teks kamu pada muka surat 132. Okey, kat situ dia ada beritahu lah dia punya spesifikasi dia macam mana. Lebar dia berapa, dia kat tepi dia ada apa. Lepas tu yang specialnya, yang yang
saya boleh apa kata, yang saya kagum lah dengan jalan raya di Rom ni. Dia pada masa tu di tepi jalan dia, dia ada letak batu, batu tanda menunjukkan jarak satu kawasan dengan kawasan yang lain. Maknanya dekat situ orang dah mula ukur jarak, tapi pada masa tu dia tidak tahu lagi penggunaan unit-unit jarak seperti meter dan juga kilometer. Cuma dia ada tandakan dengan batu. Okey, baik, kita teruskan lagi. Tembok pertahanan. Tembok pertahanan. Great Wall lah kita kata. Ni boleh tengok pada muka surat 133. Okey. Ni bawah ni gambar dia. Tembok Hadrian. Apa guna tembok ni? Tembok ni dibina bertujuan dia untuk melindungi tamadun Rom ni daripada serangan musuh. Orang pada masa ni dia suka bertarung. Orang daripada kawasan-kawasan yang terdekat lah. Adalah tujuan-tujuan dia, penguasaan dan sebagainya lah. Musuh-musuh adalah sebab-sebab dia bertarung. Lagi satu, tembok pertahanan ni dia fungsi dia menjadi tembok pemisah antara kawasan kekuasaan Rom dengan bukan wilayah Rom. Maksudnya contohlah, ni tembok dalam ni Rom, di luar ni mungkin wilayah yang lain. Bagaimana dia dibina? Dia menggunakan batu yang disusun memanjang. Ketinggian dia mencapai sehingga 5 meter. Jadi kamu boleh bacalah dekat buku teks kamu ni untuk dia punya lebih penelitian. Okey, tembok yang paling terkenal pada tamadun Rom ni nama dia Tembok Hadrian di Britain yang dibina pada tahun 122 Masihi oleh Maharaja Hadrian. Panjang dia sampai 117 km, tinggi dia 5 meter. Macam mana tu orang boleh bina pada masa tu? Boleh terfikirkan kamu? Sepanjang-panjang tu 117 km. Berapa ramai orang yang terlibat untuk menjayakannya. Okey, seterusnya tempat mandi awam. Okey, paling senang lah bila kita sebut pasal mandi. Mandi ni apa? Okay. Mandi ni penting. Pada orang pandangan orang Rom, mandi ni penting untuk kesihatan dan kebersihan serta melambangkan kehidupan yang bertamadun. Okey, kalau kamu tak mandi, kamu rasa kamu bertamadun ke? Sampai 2-3 hari tak mandi. Jadi orang pada masa ni pun dia dah fikir dah. Kalau mandi ni badan sihat, bersih, orang yang bertamadun. Okey, tu kamu boleh tengok tempat mandi awam dia kat bawah tu. Kamu boleh tengok lah. Jadi tempat mandi awam dia yang terkenal contohnya di Caracalla di Rom. Didirikan pada abad ke-3 oleh Maharaja Caracalla. Tempat mandi dia ni boleh muat sampai 1,500 orang. Air dia ni daripada Ecuador tadilah disalurkan ke tempat mandi awam. Jadi itu untuk tamadun Rom. Okey, secara secara kesimpulannya, jadi kita dah belajar tamadun Yunani, pembentukan polis negara kota, corak pemerintahan dia ada 5. Lepas tu kita dah tengok sistem pemerintahan di Athens macam mana, di Sparta macam mana. Jadi di tamadun Rom pun kita dah tengok perkembangan seni bina dia macam mana. Keunggulan dia kekal sampai sekarang, binaan dia binaan apa, dan fungsi-fungsi dia. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami apa yang disampaikan oleh cikgu untuk bab ini. Sila lengkapkan pautan Google pautan Google Form yang telah cikgu sediakan. Gunakan pengetahuan kamu daripada video yang kamu dah tonton ini dan juga buku teks kamu untuk jawab soalan-soalan yang diberikan oleh cikgu. Penglibatan kamu akan direkodkan. Sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri. Bye-bye.